wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana Allah masih lagi berikan kita peluang untuk kita sama-sama tadabbur Al-Quran pada hari ini, pada hari 7 Zulhijjah, Alhamdulillah. Dan tidak lama lagi, sekitar 3 hari lagi, insya-Allah kita akan menyambut Hari Raya Aidil-Adha. Dan sesuailah dengan bulan Zulhijjah ini, kita sama-sama mentadabbur surah yang sangat signifikanlah pada bulan ini, insya-Allah, iaitu surah Al-Hajj. InsyaAllah pada hari ini Ustaz Zulkhairi akan berkongsi dengan kita semua mesej deep dalam surah Al-Hajj. Jadi semua peserta boleh semua main setting bahawa Ustaz akan share mungkin perkara-perkara yang baru yang kita belum tahu lagi tentang surah Al-Hajj ini. Dan satu copywriting yang Ustaz dah pernah share sebelum ni pun, itu pun ilmu baru untuk saya sendiri. Alhamdulillah, Ustaz share tentang ada 7 ayat yang berturut-turut dalam surah Al-Hajj yang menyebut 2 nama Allah, kan, Masya Allah. So itulah satu perkara yang deep, yang mungkin kita dapat pengetahuan baru tentang surah ini, Alhamdulillah. Okay, sebelum kita mula kelas, kita alangkah baiknya lah, insyaAllah kita mula dulu dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, di Facebook, Alhamdulillah dah hampir 100 orang di Facebook. Mungkin ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang yang sedang menonton, ayah-ayah semua, mungkin boleh share di ruangan komen, insya-Allah, menonton daripada mana. Mungkin ada yang sedang menonton daripada Mekah ataupun daripada Mekah yang sedang bersedia untuk menunaikan ibadah haji. Katanya akan berangkat pada hari ini, insya-Allah, hari ini ataupun esok, kan, untuk ke Arafah, insya-Allah. Kita sama-sama doakan semua jemaah haji Malaysia ataupun saudara mara kita yang sedang berada di sana, insya-Allah, moga-moga Allah mudahkan mereka urusan haji mereka dan mereka mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Mungkin boleh tulis di ruangan komen, insya-Allah, tuan-tuan, puan-puan semua bersiaran daripada mana. Kita akan tengok, insya-Allah, di ruangan komen, insya-Allah. Sebelum kita mula kelas kita. Sekarang dah 105 orang, Alhamdulillah. Ada daripada Brunei, Alhamdulillah. Dari Tanah Suci Mekah, Puan Nur Hasniza, Alhamdulillah. Sekejap lagi nak bergerak ke Arafah. Masya Allah, moga Allah mudahkan, Puan. Dari Bali, Indonesia, daripada Kota Baru, daripada Pahang, Shah Alam, daripada Nilai, daripada Singapura, Kuching, Sarawak, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, nikmatnya kita apabila Allah berikan kepada kita peluang ataupun inisiatif yang memudahkan kita untuk kita mendalami ilmu Al-Quran, iaitu dengan platform online ni, kan. Kita berada di mana-mana sahaja, insya-Allah kita boleh join majlis ilmu dan sebagainya. Tidak perlu hadir secara fizikal pun, insya-Allah kita dapat ilmu baru, insya-Allah. Terima kasih kepada semua tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, abang-abang yang sedang menonton di Facebook Live, Alhamdulillah. Terima kasih semua dari Brunei, dari Ampang, dari Penang, Terengganu, Alhamdulillah, terima kasih. Jadi insya-Allah pada hari ini kita bersama-sama dengan Ustaz Zulkhairi yang kita kasihi, yang kita hormati, dan tidak lupa juga kepada semua peserta yang sedang menonton di Facebook Live Mutiara Tadabbur, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Sebelum kita pergi kepada perkongsian daripada Ustaz, sudilah saya kenalkan dahulu Ustaz Zulkhairi, insya-Allah. Okey, Ustaz Zulkhairi, nama penuh beliau Muhammad Zulkhairi Muhammad Nur. Okay. Ustaz Zulkhairi ini merupakan penulis untuk buku-buku, antaranya buku tentang solat, buku kajian tentang Al-Quran. Okay. Dan sekarang Ustaz sebagai pengurus syarikat Faqih Synergize Training and Consultancy, iaitu sebuah syarikat yang menjalankan program pembelajaran dan latihan berdasarkan modul kajian Al-Quran dan Hadis, Alhamdulillah. Jadi Ustaz Zulkhairi sebenarnya tak asing lagi dalam dunia tadabbur. Okay? Sesiapa yang sering mengikuti kelas-kelas tadabbur Al-Quran biasa dengarlah perkongsian daripada Ustaz. Dan Ustaz pun menulis buku Message Deep dalam Al-Quran, dan yang terbaru hari tu Ustaz menulis buku Message Deep dalam Al-Kahfi. Yang ini buku terbaru Ustaz, Message Deep dalam surah Al-Kahfi. Jadi setiap kali hari Jumaat kita lalui,
pastinya ada kita punya harapan untuk kita belajar refleksi baru. Setiap hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Dan Alhamdulillah buku Ustaz ni sangat membantu. Saya sendiri pun merujuk buku Ustaz ni, Alhamdulillah, untuk dapatkan refleksi baru tentang surah Al-Kahfi. Okay? Banyak Ustaz kongsikan dalam message deep surah Al-Kahfi ni, insyaAllah. Nanti puan-puan, tuan-tuan boleh dapatkan insyaAllah. Dan hari ini insyaAllah Ustaz akan berkongsi message deep dalam surah Al-Hajj. Jadi saya mohon kepada semua peserta untuk ada Quran terjemahan insyaAllah di depan masing-masing, dan boleh ada buku nota untuk catat insyaAllah. Dan sesiapa yang rajin, siapa yang berpeluang, boleh type dekat ruangan komen juga insyaAllah nota-nota yang Ustaz akan kongsikan insyaAllah. Jadi Ustaz insyaAllah kita mulakan kelas kita insyaAllah. Saya serahkan kepada Ustaz Zulkhairi. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ustazah Fatimah dan teman-teman, ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian ya. Alhamdulillah saya begitu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dan berterima kasih pada Mutiara Tadabbur yang sudi menjemput saya. Yang lepas dalam 2 bulan lepas kita bincang tentang juzuk 11 ya. Dan pada hari ini dalam juzuk 17 merujuk kepada suratul Haji. Dan sebenarnya Ustazah saya agak ralat kerana slide yang saya berikan pada Ustazah itu belum siap sebenarnya. Saya agak kesempitan masa memandangkan sebelum ni kena fokus suratul Nur dan hari ini suratul Hajj. Jadi semalam habis-habisanlah saya berjuang. Tapi Alhamdulillah saya memang dah baca suratul Haji untuk pertemuan hari ini dan membaca terjemahannya. Dan saya rasa dapat merasakan sesuatu yang begitu lazat dihidangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah ini. Dan Ustazah dah kirimkan ke slide kepada yang lain? Alhamdulillah sudah diletak di Telegram Mutiara Tadabbur insyaAllah. Kepada semua peserta yang dah daftar tu insyaAllah dah ada link ke Telegram Mutiara Tadabbur kan. Nanti boleh download di Telegram insyaAllah. Okey, mungkin kalau ada 1-2 poin yang saya sebutkan ini tak ada dalam slide, mungkin Ustazah boleh tambah untuk pihak saya ya. Dan sebenarnya semalam pun Ustazah, saya lupa hari ni sampai pukul 3 ke 3.30? 3.30 insyaAllah Ustaz. 3.30. Okey, terima kasih. Semalam saya pun sempat mendengar ulasan suratul Haji dalam dengan Ustaz Syahri yang Ustazah jemput tahun lepas kan. So saya dah dengar habis. Alhamdulillah, saya rasa saya tak nak mengulang apa yang telah disebutkan oleh Ustaz Syahri. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dengar sisi Ustaz Syahri boleh type je di YouTube Tadabbur Suratul Haji. Jadi keluarlah Ustaz Syahri dan juga Ustazah Fatimah. Dan satu lagi begitu menggamit perasaan ya. Saya pun dimaklumkan dalam program yang terlepas tu Ustazah Fatimah pun dah pergi haji, mungkin masa belajar ya. Dengan suami ke sekali ke masa tu? Masa tu dengan abang Ustaz. Alhamdulillah. Okay. Sebelum berkahwin lagi. Oh, sebelum kahwin lagi. Jadi saya pun baru pergi tahun lepas dan suasana Arafah, bau Mina tu masih lagi terngiang-ngiang ya. Dan saya kira pengalaman yang paling saya tak boleh lupakan di Mina, tapi agak sedih apabila kami balik daripada melontar kali yang ketiga. Sangka saya bila balik sebelum bergerak ke Mekah tu, saya nak duduk di kemah tu, saya nak baring-baring, saya nak feeling-feeling dulu sebelum bergerak. Tapi baru je saya sampai ke kemah, bas dah menunggu dan semua orang kalut nak masuk dalam bas. Jadi saya begitu sedih kerana tak dapat berlama-lama di Mina, satu kota kemah terbesar di dunia dan hanya wujud untuk tempoh 3 hari begitu sahaja. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jadi untuk yang mengerjakan haji, barakallahu fikum, gunakan kesempatan di Padang Arafah untuk perbanyakkan zikir, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang paling penting ialah memperbanyakkan pujian kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kalau boleh dalam 300 kali ke atas sampai ke 1000, alhamdulillah. Perbanyakkan istighfar, mohon ampun, mohon syurga, mohon mudah kehidupan menuju akhirat, mohon perbanyakkan rakan-rakan yang saleh, mohon perbanyakkan ilmu. Manakala untuk kehidupan dunia ini, sama ada mohon murah rezeki dan sebagainya, itu kita anggap sebagai ranking yang ketiga dalam permohonan kita, ya. Yang paling penting ialah memperbanyakkan zikir dan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang mesti dominan dan sepanjang kita mengerjakan haji. Ini kemuncak dan perkara ini sukar untuk diulang semula, kecuali orang yang kerja sebagai mutawif bolehlah. Sahabat baik saya sendiri pun di Padang Arafah, Masya Allah, dalam tempoh 2 hari, bermula malam 9 Zulhijjah, beliau sempat khatam Al-Quran 30 juzuk. Walhasil saya maklum bahawa beliau bukanlah baca Quran laju sangat pun jika dibandingkan dengan saya, tapi boleh beliau khatam Quran 30 juzuk. Ini merupakan satu pengalaman yang begitu luar biasa. Baik, sekarang ni kita nak tengok. Saya nak share screen, ya. Saya nak share screen yang ni pula. Saya kan ada slide dia. Okay, minta maaf, lupa. Okey, dan slide ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minta maaf. Sebenarnya saya tak pandai buat slide ini. Jadi yang tak cantik tu tuan-tuan dan puan-puan lupakanlah. Sekadar adanya sahaja, ya. Okey, message deep dalam suratul Haji, iaitu surah yang datang selepas suratul Anbiya. Dan saya juga ada dengar siapa ustaz mana yang sebut bahawasanya Al-Anbiya, kemudiannya Al-Hajj, Al-Mu'minun. Ini ada dalam sebuah buku, ya, menunjukkan bahawa sebenarnya para nabi semuanya mengerjakan haji. Dan apabila saya lihat perbahasan dalam tafsir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang ada pun pendapat ulama yang menyatakan seluruh nabi bermula dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampailah Nabi Muhammad alaihi wassalam ajma'in, semuanya mengerjakan haji. Dan kalaulah bukan semua pun, menurut pendapat yang kedua, boleh dikatakan kebanyakan para nabi, terutamanya di bawah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, semuanya mengerjakan haji. Jadi kedudukan suratul Haji selepas surah Al-Anbiya memang cantik, menunjukkan Al-Anbiya, para anbiya mengerjakan haji, dan orang yang mengerjakan haji itu mereka boleh mencapai satu martabat yang dinamakan sebagai Al-Mu'minun. Orang yang memang memegang label ataupun gelaran orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan saya tidak mahu mengulang apa yang Ustaz Syari kupas berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saya kira itu tumpuan Ustaz Syari dalam pembentangan tahun lepas. Saya nak bawa perbahasan yang lain dan ada satu dua perkara yang saya tidak sentuh dalam slide kerana kesuntukan masa, saya minta maaf. Pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita lihat wujudnya persamaan antara suratul Haji dengan suratul Nisa, ya. Yang mana kedua-dua surah ini bermula dengan seruan global, ya ayyuhan nas. Dan inilah dua surah yang bermula dengan ya ayyuhan nas. Manakala kalau surah ya ayyuhallazina amanu ada 3 surah kan. Pertamanya suratul Maidah, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Kemudiannya kita ada surah Al-Mumtahanah, la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya. Dan kita ada surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Okey, itu 3 surah yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Tapi yang ini seruan yang begitu global, ya ayyuhan nas. Dan sebenarnya Ustazah Fatimah, saya tak sempatlah nak bahas pada hari ini. Dia ada beza tu panggilan manusia kan dalam Quran, kita ada panggilan al-insu, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Jadi satu al-insu, kita ada al-insan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Dan kita ada seruan an-nas, ya ayyuhan nas, ataupun innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum, dan lain-lain. Jadi sebenarnya perkataan al-insu, al-insan dan an-nas semuanya membawa maksud yang berbeza-beza, yang kita tak boleh kata bahawasanya kesemua ini bermaksud orang-orang yang pelupa, tidak.
tapi dia ada maksud yang lain. Yang keduanya, kedua-dua surah yang bermula dengan seruan global ya ayyuhan nas ini bermula dengan seruan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu cuba tuan-tuan dan puan-puan buka dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Manakala dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Dan satu lagi, surah An-Nisa merupakan surah permulaan kehidupan manusia, yang mana Allah Azza wa Jalla itu khalaqakum min nafsin wahidah, menciptakan manusia ini daripada satu jiwa, wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudiannya jiwa itu ada isterinya berupa Nabi Adam AS dan isterinya iaitu Hawa radhiyallahu anha. Manakala dalam suratul Haji pada muka surat yang awal lagi, Allah Azza wa Jalla menceritakan akhir kehidupan manusia, iaitu inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan demi kegoncangan pada hari kiamat itu merupakan benda yang teramat besar, ya. Baik. Ya, sebenarnya apabila kita baca ya ayyuha itu sendiri pun ada 3 perkataan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya perkataan ya, yang kedua ialah ayyu, dan ketiga ialah ha. Jadi dia membawa maksud yang begitu signifikan dan luar biasa. Kalau ya biasanya digunakan untuk panggilan orang yang berada jauh. Jadi bila jauh tu Allah panggil ya, ataupun sebab itu dalam Al-Quran kita tidak akan jumpa satu ayat doa kita berdoa ya Allah atau ya Rabbi. Ayat ya Rabbi ada 2 kali ya Rabbi, tapi itu bukan ayat doa, itu ayat rintihan ataupun keluhan dan ada isu lain. Tapi dalam doa kita tak sebut ya Rabbi, ya Allah dalam Al-Quran, kerana ya tu merujuk kepada benda yang jauh, sedangkan Allah Azza wa Jalla menyatakan fa inni qarib. Sesungguhnya aku amat dekat dengan hamba-hambaku. Baik. Ya panggilan yang jauh, manakala ayyu ialah panggilan yang dekat. Misalnya sekarang ni walaupun Ustazah Fatimah ada di Kajang ya, tapi dekat dengan saya sekarang ni, maka saya tak perlu panggil ya Fatimah. Tapi saya panggil ayyu Fatimah. Ataupun kalau ada Ustaz Usaid, ayyu Usaid. Jadi itu panggilan untuk orang yang dekat. Ai Fatimah. Ai Syida, ai sekian-sekian. Baik. Dan satu lagi ha, ha itu huruf litanbih, iaitu untuk mengambil perhatian orang-orang yang mendengar ha, supaya orang pun fokus apa yang nak disampaikan. Artinya apabila Allah Azza wa Jalla menyatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia-manusia yang berada jauh. Ayyu, wahai manusia yang berada dekat. Ha, berikan tumpuan semuanya kepada mesej yang mahu disampaikan oleh Tuhan Rabbul Jalil, bahawasanya ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan yang menjagamu selama ini. Okey, itu satu persamaan antara suratul Haji dan suratul Nisa. Ya. Ustaz minta maaf, boleh Ustaz besarkan skrin ke, buat full screen untuk slide tu? Okey, kalau full screen saya tak boleh nak pergi ke full screen lah. Kalau besarkan sikit boleh. Kalau macam ni okey. Okey, kalau Ustaz tekan yang bawah ni yang gambar skrin tu. Sebab dia terhalang Ustazah bila buka Zoom ni, dia ada benda tu kan, dia menghalang kita. Okey, tak apa Ustaz dah besarkan sikit tu, insya-Allah okey. Okey sikit Okey. Okey, minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan. Itulah sebab slide ni baru siap. Artinya yang makeup ni baru siap. Sepatutnya saya besarkan tulisan. Tapi yang gambar makeup ni pula besarnya. Nanti akan datang saya kena minta Ustazah Fatimah lah buatkan slide ni senang sikit. Okey, baik. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kita tengok 4 kali seruan ya ayyuhan nas ni. Dalam surah ini ada 4 kali perkataan seruan ya ayyuhan nas yang kita temui, ya. Pertamanya, okey, kita ambil Quran ya. Okey, pertamanya dalam muka surat yang pertama. Okey, saya nak bantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk membuat carian yang lebih pantas lagi pada muka surat 332, kata Allah Azza wa Jal,
ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Bertakwa dan bersedia menghadapi hari kebangkitan. Minta maaf, sebenarnya bukan hari kebangkitan, mungkin Ustazah boleh betulkan ya, hari kiamat, hari kehancuran alam. Okey, saya tersilap itu, minta maaf. Yang keduanya, kita jumpa perkataan ya ayuhan nas pada muka surat yang sama, iaitu ayat yang kelima. Itu ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba's fa inna khalaqnakum sekian-sekian, mengenang proses kejadian manusia sehinggalah membawa proses tua dan juga mati. Wa minkum man yutawaffa, ada kalangan kamu yang mati dan ada yang kalangan kamu yang usianya dipanjangkan sampailah ke tahap na'udzubillah min zalik arzalil umur, yakni tua nyanyuk ya. Dan seterusnya panggilan ya ayuhan nas ini kita temui dalam ayat 49. 49 tu pada muka surat yang ke 338 ya. Dan unik sedikit pada ayat 49 ni kerana dia tak terus kepada ya ayyuhan nas, tetapi dia ada kul di depan. Kul ya ayyuhan nas innama ana lakum nazirum mubin. Katakanlah wahai manusia, hanya saja saya untuk kamu pemberi peringatan yang nyata. Okey, baik. Dan satu lagi iaitu pada ayat yang ke-73 pada muka surat yang terakhir ya, iaitu muka surat 341, Allah Azza wa Jal menceritakan tentang seruan permisalan penciptaan lalat ya. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'ulah, yang mana lalat yang kecil itu pun dia boleh memberikan penyakit kepada kita. Jadi bermula dengan cerita kiamat yang boleh membinasakan manusia, berakhir dengan cerita lalat pun boleh memberikan penderitaan kepada kita dengan kata Allah Azza wa Jal, wa in yaslubuhumuz zubabu syai'an la yastanqizuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Kalau lalat merampas sesuatu daripada kita pun kita tak mampu mengembalikannya semula. Artinya lalat boleh bawa penyakit, penyakit itu pun boleh membahayakan kita ya. Baik. Hanya ada satu sahaja seruan ya ayyuhallazina amanu pada ayat yang kedua terakhir, ayat 77 tu. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi artinya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, suratul haji ni dia lebih kepada seruan yang global merangkumi seluruh manusia. Wahai manusia, wahai sekalian manusia jauh dekat semuanya, okey, semuanya manusia diseru. Hanya ada satu kali sahaja perkataan ya ayyuhallazina amanu yang disebut. Dan perkataan ya ayyuhallazina amanu disebut itu pada dua ayat yang terakhir, kemudiannya dikupas pula dengan lumat oleh Allah Azza wa Jal dalam suratul Mu'minun. Baik. Itu slide yang kedua. Baik. Dalam surah Al-Haji ini dia punya, kita panggil apa ya, maklumat-maklumat mentah dulu yang kita nak berikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebelum kita masuk ke gelanggang yang lain pula ya. Maklumat-maklumat ini perlu kita tahu dahulu, iaitu inilah satu-satunya surah yang mengandungi dua tempat sujud tilawah. Dalam surah yang lain ada yang tak ada, kebanyakannya tak ada lah, sebab sujud tilawah ni tak banyak je, dalam belasan 13 ke 14 ada khilaf kalangan ulama. Jadi surah lain tu sikit. An-Namal ada satu, surah An-Najm ada satu, suratul Alaq ada satu. Tapi uniknya dalam suratul Haji ini, sesuai dengan ibadah yang besar yang namanya ibadah haji, maka ada dua kali tempat sujud tilawah dalam surah ini. Artinya kalaulah kita membacanya dalam tadarus di bulan Ramadan, kumpulan kita ni duk baca-baca, dua kalilah kita kena stop dan kita sujud kepada Allah Azza wa Jal. Dalam ayat yang pertama, iaitu pada ayat 18 muka surat 334, Al-Quran menyatakan bahawa seluruh alam ini bersujud kepada Allah Azza wa Jal. Iaitu siapa dia? Yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Seluruh yang berada di langit-langit, yang berada di bumi, matahari, bulan, bintang, bukit, pokok, hidupan-hidupan lain dan kebanyakan manusia ini sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Namun wa kasirun haqqa alaihil azab, malangnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah,
ramai manusia yang ditimpa azab oleh Allah. Okay, dalam keadaan berapa ramai orang yang sujud, sebenarnya ramai juga yang ditimpa azab oleh Allah Azza wa Jal. Jadi itu yang pertama ya. Dan yang kedua ialah pada ayat yang terakhir itu, kedua terakhir, ayat 77. Yang ayat ya ayyuhallazina amanu yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhallazina amanu ruka'u, wahai orang beriman, rukuklah, sujudlah, lakukanlah perkara yang baik dan juga sembahlah Tuhanmu, lakukanlah perkara yang baik, mudah-mudahan kamu akan beruntung. Jadi 2 kali kita sujud kepada Allah Azza wa Jalla, lambang manusia yang berjaya. Dan sebenarnya Ustazah Fatimah, sedikit dia apabila sebut tentang haji, sujud haji, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, apabila Allah Azza wa Jalla membicarakan tentang haji, cara Allah persembahkan haji itu lain macam ya. Okey, saya tunjukkan dahulu ayat Al-Quran tentang haji ni sedikit ya. Mana dia punya? Oh, sini. Sorry. Okey, ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ya. Okey. Kita tengok surah Al-Baqarah. Perbezaan cara Allah Azza wa Jalla membentangkan haji dengan yang lain ya. Bukan surah Baqarah, tapi surah Ali Imran sebenarnya. Sekejap saya cari yang Quran lah. Saya agak pening bila cari dalam internet ni. Okey. Ayat 97 bawah lagi. Okey. Apabila Allah Azza wa Jalla membicarakan tentang haji dan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang bersedia untuk pergi ke Arafah, barakallahu fikum, cuba perhatikan. Pertamanya, inilah satu-satunya ibadah yang Allah, bila sebut je, Allah datangkan dia punya sejarah dan juga ada tempatnya. Apabila Allah Azza wa Jalla membicarakan ibadah yang paling tinggi yang selalu kita buat, salat, Allah Ta'ala tak sebut soal sejarahnya. Allah Ta'ala tak sebut isu tempat sejarahnya, tempat secara menurut sejarah. Kalau puasa, ya Allah sebut sebagaimana difardukan ke atas umat-umat terdahulu. Tapi di sini Allah Ta'ala bila bincang haji je, inna awwala baitin wudi'a linnas, sesungguhnya rumah pertama yang dibina untuk manusia ialah yang berada di Bakkah. Jadi sekarang ni Mekah kita panggil Bakkah, iaitu tempat orang bersesak-sesak. Okey, satu. Yang kedua, inilah satu-satunya ayat yang mana Allah mulakan dan untuk Allah. Dan untuk Allah ke atas segala manusia, haji bagi sesiapa yang mampu. Jadi di situ Allah mulakan untuk Allah. Sedangkan dalam ibadah yang lain, adakah Allah sebut walillahi 'alan nasi salatun ataupun as-salah, walillahi 'alan nasi asyam, walillahi 'alan nasi sekian-sekian ibadah yang lain, tak ada. Hanya disebutkan dalam permasalahan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ulama pun memang menyatakan bahawasanya ibadah haji merupakan ibadah yang terbesar, kerana dalam haji itu sebenarnya turut merangkumi ibadah, ada ibadah salat, ada ibadah baca Quran, ada ibadah zikir. Kerana mustahil orang yang pergi haji tapi dia tak salat, pasti hajinya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, jauh lagi untuk mendapat mabrur, ya, jauh. Baik. Jadi dari isu tempatnya dipersembahkan, ada isu Allah ditekankan dalam bab haji. Dan dalam surah Al-Haji ini pun kita akan temui 2 kali. Dan Ustazah Fatimah, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya minta maaf kerana saya tak masukkan dalam slide tentang perkara ini, iaitu 2 kali Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang nama Kaabah itu sendiri, iaitu Baitul Atiq, ya, Baitul Atiq. Okey, ini terdapat dalam ayat yang ke berapa ya? Okey. Jap saya tengok jap ayat yang ke Ayat berapa ni? 33 Ustaz. 33 Okey. Satu lagi ayat yang ke? Okey, ayat 33. Satu lagi ayat 29, bawah atas tu sikit je, ya. Okey, jadi ya 29 dan 33. 29 dan 33.
Allah Ta'ala sebut wal yatawafu bil baitil atiq summa mahilluha ilal baitil atiq. Jadi atiq itu ada khilaf kalangan ulama dalam memahami apa maksudnya, dan sebahagian ulama menyatakan rumah yang tua sejarahnya. Jadi bila sebut pasal haji je, dia ada isu menceritakan nostalgik sejarahnya. Itu bezalah antara haji dengan ibadah-ibadah yang lain. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jadi itu poin saya tak masukkan. Adanya 2 kali Baitul Atiq disebutkan dalam suratul Haji. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada menariknya, dan sebenarnya banyak lagi benda saya tak masukkan. Ada lagi saya tak masukkan, ya, tak apalah. Ada 4 dari hal dakhala Allah Ta'ala sebut. Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok bermula dengan ayat 14 pada muka surat yang ke 333 tu. Okey. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amal-amal soleh. As-salihat tu bukan satu, ya. Kalau satu wa amilus solih, tapi as-salihat jamak, artinya amal-amal soleh. Jadi nanti Allah Ta'ala akan masukkan kita insya-Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai yang melapangkan dan mendamaikan jiwa kita. Dan kemudiannya kita jumpa lagi Allah Ta'ala sebut dalam muka surat sebelah tu je, 334 pada ayat 23. Cuma di sini Allah Ta'ala buat tambahan. Selepas Allah Ta'ala menyatakan Allah Azza wa Jal akan memasukkan orang beriman dan orang yang beramal soleh, yang mengerjakan amal-amal soleh ke dalam syurga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mendamaikan itu, Allah tambah lagi yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allah cerita pula perhiasan yang bakal diberikan kepada penghuni syurga nanti. Alhamdulillah, insya-Allah itu kitalah semua tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Dan kalau kita lihat dalam buku Message Deep dalam Suratul Kahfi, saya ada sebutkan kenapa dalam Al-Quran bila sebut pakaian, ada 2 pakaian yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam Suratul Kahfi Allah sebut siyabum min sundusin wa istabraq. Siyab, asyab itu pakaian, baju. Tapi dalam surah ini ayat 23 Allah Ta'ala tak sebut siyab. Bukannya wasiyabuhum fiha harir ayat 23, ya, bukan. Tapi walibasuhum fiha harir. Jadi ada beza antara siap dengan libas, yang mana kalau siap ini ialah pakaian yang kalau libas pakaian menutup aurat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan antum hunna libasul lakum, isteri-isteri merupakan pakaian menutup aurat kamu. Wa antum libasul lahun, dan kamu juga merupakan pakaian yang menutup aurat isterimu. Artinya pakaian yang menutup aurat ini ialah pakaian yang paling melekat dengan kita lah. Begitu rapatnya hubungan suami dan isteri itu bagaikan pakaian yang melekat ke mana-mana saja kita pergi. Ya, pakaian itulah yang kita pakai. Artinya ke mana-mana saya pergi mesti isteri saya ada dalam hati. Ke mana-mana Ustazah Fatma pergi, mesti Ustaz ada dalam hati. Selain daripada maksud libas itu menutup maruah, ya, menjaga suami, menjaga isteri, itu betul juga. Itu dah ada pelbagai falsafah di sebalik baju yang menutup aurat. Tapi ada satu lagi pakaian yang namanya asyab. Asyab ini asal daripada perkataan saba, as-saub. Jadi siap ada kaitan dengan as-saub, pahala. As-saub itu pahala. Asyab itu pakaian. Asyab ialah pakaian luaran, ya, pakaian luaran. Yang mana pakaian luaran ini boleh jadi yang Allah Ta'ala sebutkan kepada wanita-wanita yang sudah berusia. Wal qawa'idu minan nisa illati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun an yad'na siyabahunna ghairu mutabarrijatin bizinah. Jadi tak apa kalau mereka tanggalkan pakaian luar. Apa pakaian luar sebagai contoh? Kalau kita orang muda lah, wanita-wanita muda, pakaian luar tu selendangnya yang letak di bahu, ya.
ataupun apa-apa lah pakaian-pakaian perhiasan lagi yang lain. Kalau setengah imam tu dia ada baju, dia pakai pula jubah, dia sarung lagi jubah. Itu siap pakaian luaran. Jadi ahli syurga ni dia ada dua pakaian. Pakaian yang betul-betul menutup aurat mereka dan pakaian luaran lambang kemegahan. Ya. Dan kenapa pakaian itu dinamakan asyab ataupun apa kaitan dengan pahala? Sabar ini, sabar artinya kembali. Kembali ataupun pulang ataupun pulangan. Oleh kerana baju ni selalu kita pakai, kita basuh, nanti 2-3 hari kita pakai balik, dia kembali kepada kita. Kita basuh, nanti 2-3 hari kita pakai balik, dia kembali lagi pada kita. Oleh kerana kita selalu memakainya, dia kembali memakainya, maka pakaian itu dinamakan asyab. Manakala pahala dinamakan as-saub kerana ia akan datang kembali kepada kita dalam bentuk pulangan yang lebih lumayan. Kan biasa kita sebut perkataan pulangan. As-saub yang ni pulangan. Okey, dia datang dalam bentuk pulangan yang lebih menggembirakan kita di syurga nanti. Jadi di sini kita lihat yang ke perkataan 3 dan ke-4 iaitu pada muka surat pada ayat 59. Okey, 59 ni muka surat yang ke 339 ya. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna wa innallaha la'alimun halim. Kelak mereka la yudkhilannahum tu mereka macam mana ya nak sebut, kelak mereka pasti benar-benar. Okey, la tu pasti, na pada nahum tu itu benar-benar. Kelak mereka pasti benar-benar akan memasuki mudkhalan, tempat masuk yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kan ada doa kita baca, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Okey. Jadi di sini menunjukkan 4 dari hal dakhala disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla 3, tapi secara lebih luasnya 4 lah. Kerana pada ayat 59 tu ada 2 kali kan, la yudkhilannahum dakhala, mudkhalan dakhala. Okey, baik. Itu slide yang seterusnya ialah bagaimana Allah Taala juga menyebutkan, sekejap, alamak. Dah boleh dah tadi. Dah boleh dah. Besarkan. Masya-Allah. Tiba-tiba dia boleh besarkan. Okay. Nampak besar dah Ustazah? Dapat lebih jelas, alhamdulillah. Tiba-tiba jadi hilang, saya boleh tekan pula benda tu. Oh, dia pun memahami perasaan kita, masya-Allah. Baik, 4 perihal orang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, allazina amanu wa amilus solihat. Jadi Allah Taala sebut dalam ayat yang kita duk bincang-bincang tadi lah, isunya Allah menekankan orang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh. Wujud ke orang beriman yang tak buat amal soleh? Sedangkan Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih di dalam Kitabul Majmu' ketika membicarakan tentang salat, dia khawatiri orang-orang yang tidak mahu mengerjakan salat sunat. Dia tak buat pun salat sunat, dia khawatiri keimanannya terjejas. Bahaya ya. Dan bagaimana pula dengan hadis yang menyatakan ada seorang Arab Badui datang menjadi rombongan, ketua rombongan atau wakil kepada kaumnya, dan dia pun tanya Nabi, apa yang saya kena buat? Nabi pun kata kena salat. Dan Nabi pun terangkanlah salat itu bagaimana 5 waktu sehari semalam. Maka dia pun kata, Rasulullah, ada lagi ke selain daripada itu? Rasulullah kata, la illa anta tawwa'. Tak ada dah, melainkan amal-amal sunat je lah, salat sunat. Okey. Lagi apa Rasulullah? Rasulullah pun kata, ya ada puasa Ramadan. Dan ditanyakan, Rasulullah pun ceritalah pasal puasa Ramadan, maka dia pun tanya, selain daripada puasa Ramadan tu, ada lagi tak benda lain Rasulullah? Tak ada dah, benda sunat je lah, puasa sunat. Okey. Jadi ditanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekejap ya. Okey. Last sekali dia pun kata, dia sebut macam mana ya, saya Allah lama dah tak baca hadis ni, terlupa dah. Padahal hadis tu popular. Dia sebut Rasulullah, lam azid. La azidu ala hadza wala anqus. Saya tak akan tambah, saya tak akan kurang. Maka bila dia berlalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, aflah in sadaqa,
dia akan beruntung sekiranya dia menepati janji tadi. Maka apa maksud saya tak nak tambah, saya tak nak kurang? Ada ulama kata dia tak nak tambah, dia nak buat benda yang fardu tu je. Benda sunat dia tak nak buat. Dia takkan kurangkan benda fardu tadi, dia takkan tambah. Dia nak buat benda fardu tu je. Maka di situ pun kalau orang yang buat salat fardu sahaja, puasa fardu sahaja, pun dia dah boleh masuk syurga dah. Okey. Tapi kita kena faham, ulama yang mentafsirkan perkataan dengan demikian, kita kena faham bahawa dia baru memeluk agama Islam. Dia baru nak belajar tentang Islam. Jadi logiklah kalau orang baru masuk Islam ni dia nak buat benda-benda yang wajib sahaja. Okey. Bagaimana dengan kita yang dah lama masuk Islam ni? Takkan kita nak buat benda yang fardu sahaja, tak nak buat benda yang sunat? Satu. Yang kedua, ada ulama kata maksud beliau la azidu ala hadza wala anqus, artinya saya takkan tambah dan kurang sedikit pun maklumat yang Rasulullah sampaikan kepada saya. Sebagai wakil kepada kaum saya akan ceritakan sebiji-sebiji sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan, dan sikit pun tak ada tokok tambah, kurang pun tak ada. Maka mengenangkan kejujuran yang ada pada beliau, Rasulullah pun kata sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqah, dia akan beruntung sekiranya dia menepati janji tersebut. Jadi di sini orang yang beriman ni tak nak kena buat amal-amal soleh, dan tak boleh satu amal soleh, mesti amal-amal soleh as-salihat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, fa iza faraghta, apabila selesai satu urusan, fansab, buat lagi amalan yang lain yang memenatkan kita. Jangan kita buat amalan yang ala kadar, tapi amalan itu fansab, yang memenatkan. Kena bawa motor ataupun naik kereta. Macam saya ni tak ada motor, ada kereta je. Ya, kalau kita fikir kereta ni minyak kereta lagi, mau percepatkan servis kereta, memanglah kita terfikir benda tu. Tapi start kereta, pergi ke surau, itu memenatkan. Kalau ada orang kata tak penat pun pergi, itu memang iman tinggi. Kita memang penat, kita nak kena start kereta, nak kena keluar. Kemudiannya kalau kebanyakan kita ni bila keluar dari rumah kena tutup pintu pagar, buka pintu pagar, tutup pintu pagar, baru naik kereta balik. Bila sampai rumah kena buka pintu pagar semula. Jadi benda tu memang benda yang memenatkan, dan itulah perintah Allah Azza wa Jalla, wa ila rabbika farghab. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada 4 perihal sujud dalam surah Al-Hajj ini. Walaupun 2 kali kita kena sujud tilawah, tapi sebenarnya Allah Ta'ala paparkan ada 4 sebenarnya isu sujud dalam surah ini. Yang pertama ialah pada ayat 18 yang kita dah sentuh tadi. Iaitu pada muka surat 334. Semua alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Okey, satu. Yang kedua pada ayat 25 muka surat sebelah tu, 335 ya, 335. Orang kafir menghalang daripada jalan Allah dan juga Al-Masjidil Haram. Jadi masjid, kenapa dinamakan masjid? Kerana kita sujud di masjid tersebut. Sebagaimana kalau kita tanyakan, kenapa Nabi Zakaria alaihi salam tempat ibadahnya dinamakan mihrab? Okey, apa ceritanya dalam surah Ali Imran? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Mihrab. Maryam al-Muqaddasah al-Batul alaihi salam pun dinamakan mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria AS masuk mihrab Maryam al-Batul, didapati adanya rezeki. Dan begitu juga dengan Nabi Daud AS pun dinamakan mihrab. Apa nama? Wahal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab. Surah As-Sad. Tatkala ada 2 orang yang masuk menceroboh mihrab Nabi Daud AS. Jadi Nabi-Nabi dahulu, mihrab itu yang dinamakan, tempat ibadah mereka dinamakan mihrab. Kerana mihrab asal daripada haraba, yakni al-harbu, perang. Apa kaitan perang dengan ibadah? Yakni dalam beribadah di tempat ibadah, kita berperang dengan nafsu kita. Kita berperang dengan kemalasan kita. Kita berperang dengan hasutan syaitan. Kita berperang dengan macam-macam lagi benda yang lain. Jadi ada isu perjuangan. Tapi kita tak dinamakan mihrab. Kita dinamakan masjid. Apabila kita sujud kepada Allah Azza wa Jalla, sajadah.
Di mana-mana sahaja tempat kita sujud, di rumah kita, di padang, ataupun di R&R, ataupun di mana-manalah, namanya masjid. Tempat sujud itu dinamakan masjid. Tapi apabila kita bina satu bangunan, bangunan itu dinamakan sebagai masjid. Jadi yang keduanya ialah Allah Ta'ala menceritakan orang yang buruk, orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla ini, yang mana mereka cuba menghalang kita daripada jalan Allah dan juga Al-Masjidil Haram. Masuk ke dalam Al-Masjidil Haram. Allahu Akbar. Saya sebenarnya tak suka dengan cerita orang pergi haji tahun ni. Sebab apa? Bukan tak suka apa. Dia membuatkan kita jadi geram. Ya Allah, aku nak pergi haji lagi lah kalau boleh. Kenangan di Mina tu walaupun kata susah nak kena beratur panjang. Betul, memang kena beratur panjang pun untuk terutamanya bila nak solat subuh. Bila nak solat subuh tu, dekat sejam beratur nak masuk toilet. Sedangkan kita nak berlumba solat subuh tu dan memang saya selalu tak sempat solat subuh awal waktu di Mina, di Masjid Kuwait tu. Tak sempat. Kita nak bangun awal pun kita bukanlah wali-wali besar. Kita bangun pun dalam setengah jam, sejam lebih awal sebelum subuh. Menunggu lama pula. Allah Rabbi, tapi kesusahan itulah yang amat-amat dikenang. Ya, kesusahan itu amat dikenang dan jadi manis. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak pergi ke Arafah Mina ni, ya, tempuhilah kesenangan itu dengan senyuman. Kerana itulah yang akan membuatkan tuan-tuan dan puan-puan terkenang-kenang, rindukan Mina, rindukan Arafah. Allahu Akbar, seronok sangat. Seronok saya tak dapat gambarkan, ya Allah, seronoknya berjuang, bersusah payah. Macam kami belajar, masih belajar di UM dulu, kita ada program-program latihan kepimpinan. Susah payah, makan kongsi sama-sama, tidur tak cukup. Kemudiannya tidur pun berbumbungkan langit. Kita hidup dalam keadaan bergelumbang dengan tanah. Tapi itulah kenangan yang tak dapat dilupakan buat selama-lamanya. Seronok. Dan semua itu ada manfaat untuk fizikal, untuk kejiwaan kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, kemudiannya Allah Ta'ala sebut dalam ayat 40. Iaitu pada muka surat yang ke-337. Ya. Allah sebut, cerita bahawasanya kita kena pelihara rumah-rumah ibadah ini merangkumi sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajid. Yuzkaru fiha ismullahi katsira. Jadi rumah-rumah ibadah ini termasuk masjid perlu dipelihara, ya. Dan pada ayat 77 tadilah perihal sujud, wahai orang beriman, rukuk, sujud, siang-siang tu. Jadi dia ada rukuk, sujud. Irka'u wasjudu, sujud. Dan bukankah apabila siapa yang macam mana cerita asal dia tu? Saya lupa dah macam mana cerita asal. Orang tanya Sauban, saya rasa betul lah. Orang tanya Sauban radhiyallahu an macam mana cara nak masuk syurga ni. Sauban pun cerita, dulu saya dah tanya dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana cara nak masuk syurga yang tinggi-tinggi ni. Rasulullah kata kena perbanyakkan sujud. Ya, ni perbanyakkan solat. Kalau solat pemalas, solat sunat subuh yang wajib dibuat itu pun kita tak nak buat. Wajib, bukan wajib hukum ya. Maknanya mesti kita buat pun kita tak nak buat. Solat witir pun kita tak peduli. Jadi macam mana kita nak masuk syurga level tinggi? Tuan-tuan dan puan-puan yang dengar hari ini, kita mesti pasang tekad, siapa yang belum buat solat sunat subuh, ya, esok kena buat. Jangan tinggalkan sampailah bila-bila. Jangan tinggalkan. Siapa yang belum melazimi solatul witir, ya, kena lazimi solat witir. Bila berhenti solat witir? Apabila mata terpejam buat selama-lamanya, berhentilah kewajipan kita menunaikan solatul witir. Dua solat sunat ini solat keramat. Jangan ditinggalkan. Di samping, yang lain pun kena buatlah. Kena buat juga. Okey, baik. Kemudiannya, kita lihat lagi bagaimana Allah Azza wa Jalla juga menceritakan perihal menegakkan solat dalam suratul Haji. Ini ibadah yang penat sebenarnya. Sebenarnya dulu kali dah saya pergi ke Mekah untuk umrah. Ialah orang lain yang banyak kali itu, alhamdulillah. Saya relax je. Sekadar nak sa'i tu, tak ada masalah pun. Sa'i ni memanglah penat, tapi penat gitu je lah, penat fizikal je. Tapi bila tahun lepas saya pergi haji, kita dah ada pertambahan ilmu. Baru kita faham, ya Allah, silap aku buat selama ni sa'i tu. Antaranya lah. Sepatut sa'i tu bila kita bermula di Safa, kita kena doa dulu pada Allah. Doa tu doa sungguh-sungguh.
Kumulanya dari sofa kita pun bergerak ke maruah. Sampai maruah kita doa lagi pada Allah. Doa sungguh-sungguh. Pergi pula ke sofa doa lagi. Pergi ke maruah doa lagi. Begitulah sampai 7 kali itu. Bila saya buat Ustazah Fatimah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sampai doa, sampai maruah doa, sampai sofa doa. Ya Allah, penatnya. Sebab doa ni dia menggunakan minda. Itu habis-habisan kita curahkan perhatian kita pada Allah Azza wa Jalla untuk berdoa pada Allah ni. Doa tambah ilmu itu memang doa yang memang kita minta sungguhlah. Jadi ibadah tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, letih rupa-rupanya ibadah apabila kita buat betul-betul, samanya solat. Solat ni kalau buat ala kadar, mana ada penat? Mana ada penat? Tak sama pun dengan konsep fa iza faragta fansab. Bila selesai satu urusan, berpenat-penatlah kamu dengan urusan yang lain. Contohnya bila dah selesai solat fardu, berpenat-penat dengan buat solat sunat. Bila dah selesai sedekah wajib, berpenat-penat pula kumpul duit untuk sedekah sunat. Jadi benda tu bukan benda yang tak penat-penat. Nak korban ni. Ya Ustaz Fatimah pun ada buat korban. Bukan senang nak korban ni. Walaupun ya kita tak boleh lah nak kata orang ambil korban murah-murah je 400. Alhamdulillah dia nak korban. Bukan semua orang ada duit. Ya, bukan semua orang ada duit. Ada orang 200 pun berkira. Sebab tak ada duit. Bukan isu, bukan kaya sangat pun. Bukan semua orang senang. Ya. Jadi saya pun sedih bila ada orang mengata, oh pakai gaya hidup mewah bukan main. Tapi korban balas. Gaya hidup. Kadang ada orang yang memang betul lah gaya hidup mewah. Tapi ada orang keperluan hidup. Kita kata dia pakai handset mahal sebagai contoh. Keperluan kerana dia kerja dia memerlukan handset yang mahal. Kalau kita kata dia ni sekian-sekian. Keperluan dia kadang-kadang walaupun dapat mahal. Jadi dia nak korban RM400. Apalagi yang RM700, RM800. Itu memang berpenat-penat. Jadi kalau solat dibuat dengan cara yang betul, memang penat. Sebab bila baca kita nak kena faham. Bila doa kita nak kena hayati. Bila rokok kita nak kena rokok sungguh-sungguh. Bukan sekadar rokok Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Tak ada. Itu zaman sekolah rendah, sekolah menengah bolehlah rokok Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Bila dah zaman kita dah tunggu masa nak mati ni tuan-tuan sekalian, mesti rokok pun paling kurang 5 kali. Kena ada doa-doa pula kita nak baca. Lepas solat kita nak kena zikir sikit. Kemudian nak kena solat sunat. Penat sebenarnya. Jadi dalam suratul Haji ni Allah Ta'ala nak cerita 3 perihal solat. Mesti kita buat untuk menjadi umat yang berjaya ni. Iaitu satunya dalam ayat 35. Muka surat 336. Allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Allah Ta'ala nak cerita orang yang terbaik ni macam mana. Bila disebutkan nama Allah. Gementar kalbu-kalbu mereka. Yang ni bila dengar cerita neraka je, gementar. Bila dengar cerita bahawasanya tentang azab-azab, gementar. Bukannya gelak, tapi gementar. Wasabirina ala ma asabahum. Dan mereka memang jenis orang penyabar pun terhadap musibah-musibah yang menimpa mereka. Wal muqimi as-salat. Wal muqimi salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka mengerjakan salah. Mereka juga sebahagian rezeki yang kami berikan pada mereka, mereka selalu infakkan. Jadi ciri orang terbaik ialah orang yang menegakkan salat. Tegakkan rukun kalbu, rukun zahir, tegakkan rukun maknawi. Yakni perasaan kita, syuur, kejiwaan kita dalam salat. Mesti tegakkan. Ayat 41 Allah Azza wa Jalla menyatakan ciri-ciri orang pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang menegakkan salat. Allazina immakannahum fil ardi aqamus salah. Orang-orang yang kami berikan mereka kekuasaan di muka bumi, mereka tegakkan salah. Wa atawuz zakah, mereka tunaikan zakah. Wa amaru bil ma'ruf, mereka amar ma'ruf. Wa nahu 'anil munkar, dan mereka mencegah kemungkaran. Walillahi aqibatul umur. Jadi artinya orang yang bila dapat kekuasaan ini makin kuat mereka menggerakkan agenda salat. Pemimpin macam ni sukar untuk dijatuhkan. Datanglah fitnah macam mana pun, datanglah badai macam mana pun, kalau agenda mereka menegakkan salat, agenda mereka mendatangkan zakat, agenda mereka amar ma'ruf nahi munkar, mereka takkan jatuh dalam mana-mana pilihan raya sekalipun. Ini tanpa mengira mana-mana parti lah saya nak ceritanya. Okay, jadi agenda solat itu artinya mengembalikan rakyat kepada bertuhan. Mengembalikan rakyat tahu tentang hukum halal dan haram.
Mengembalikan rakyat kepada fikiran jernih, bukan lagi fikiran LGBT yang semakin merosakkan. Mengembalikan pemimpin-pemimpin yang gila dunia ini, yang sibuk dengan rasuah dan riba, meninggalkan dunia riba, meninggalkan dunia rasuah, meninggalkan dunia pecah amanah kepada dunia pengabdian diri kepada Allah yang ditumpahkan melalui salat antaranya. Jadi pemimpin macam ni dia akan kekal. Bila-bila sahaja dia akan sentiasa dikenang. Oh, rakyat sendiri akan mempertahankan dia. Baik. Dan satu lagi pada ayat 78, yakni ayat yang terakhir, Allah Azza wa Jalla buat satu perintah akhirnya, faqimus salah wa atuz zakah. Diulang lagi, kerjakanlah solat, tunaikanlah zakat. Bab zakat je saya tak sempat untuk masukkan dalam slide ni, saya minta maaf. Dan berpeganglah kepada Allah, dialah pembantumu. Okey. Ustazah Fatma ada soalan dulu ke untuk setakat ini? Setakat ni kita bagi Ustaz bentang dulu, insyaAllah. Kita buka soalan di akhir nanti, insyaAllah. Okey. Boleh. Pukul 3 dah rupa-rupanya. Ya. Saya minta maaf lah. Pagi tadi saya mengantuk sangat dalam kelas sebab tidur tak cukup. Bukan apa, saya ada sakit sikit, gatal-gatal. Jadi tidur tu terganggu. Dan tapi petang ni, mutiara tadabur ni membuatkan saya hilang mengantuk. Padahal sakit kepala lagi ni, nak kena tidur rasanya. Tadi tak sempat nak tidur. Jadi, tapi alhamdulillah, Masya Allah, perbincangan hari ini hilangkan mengantuk saya. Tapi saya risaunya, saya yang hilang mengantuk, tuan-tuan mengantuk je dengan saya bentang kan. Minta maaf banyaklah tuan-tuan. 3 perihal haiwan ternak, yakni Al-An'am. Suratul An'am. Kan ada Suratul An'am. Ada 3 dan semuanya menceritakan benda yang lebih kurang sama. Jadi poin dia ialah bila kita sebut haji, haji ni bukan isu individual. Haji ni bermula daripada awal sebelum haji, sampailah balik haji, semuanya isu kemasyarakatan, isu kenegaraan. Saya masih ingat Ustazah Fatma sebut dalam tahun lepas tu dengan Ustaz Syahri, bahawasanya projek korban yang Ustazah Fatma buat tu hantar dagingnya, nanti hantar ke negara-negara yang begitu banyak, berapa puluh negara, nanti Ustazah Fatma boleh ceritalah. Jadi kalau sebagai contoh kita buat ibadah haji, sebelum pergi haji tu, feeling dia lain macam. Tak sama kalau kita tanya, contohnya kita tanya sesiapa lah yang di sini, Ahmad ke, kalau ada, nak ke mana tu Ahmad? Nak pergi solat. Oh, nak pergi solat ke, ya Allah, seronoknya dapat pergi solat. Tak ada orang macam tu. Ataupun kalau kita tanyalah, nak pergi mana tu? Nak pergi melancong. Melancong ke mana? Oh, nak pergi melancong ke Turki, nak melancong ke negara Tan ni, Tajikistan, Turkmenistan, apa benda, nak melancong ke Taiwan. Ada ke orang teruja? Wah, nak pergi melancong ke, ya Allah. Sekian. Tak ada. Gitu je lah, memang teruja tapi gitu je lah. Tapi bila sebut haji, nak pergi mana, macam mana? Dapat panggilan haji? Dapat panggilan haji. Setengah orang bila dengar je orang lain dapat panggilan haji, kalau dia belum pergi haji, menitis air mata dia. Bila lah tiba giliran akak pun nak pergi haji, menangis seorang-seorang. Kalau orang yang pernah pergi haji macam saja pergi haji ni, dengar je cerita orang pergi haji, ya Allah, geram nak peluk orang tu. Nak peluk kuat-kuat, ya Allah, intan untung sangat dapat pergi haji, Allah, nak pergi lagi haji. Kalau ada duit nak pergi lagi haji. Dan bila pergi haji dengan duit sendiri ni, dia punya perasaan dia lain macam. Memanglah bila balik haji kita bukanlah jadi orang soleh sangat pun, Ustazah. Saya pun ada dosa saya juga. Bukanlah lepas balik haji saya jadi wali-wali, zikir je banyak. Tak, saya pun ada dosa. Saya pun menyesali kelemahan saya tu. Ini menunjukkan kita ni manusia yang sukar untuk mengawal kekangan nafsu je. Tapi bila kita dengar orang pergi haji tu, ya Allah, tak tahu nak cerita macam mana. Terharu ada, kemudiannya geram pun ada, geram nak cekik. Kenapa kau jangan pergi haji? Aku nak pergi haji lagi. Sampai kawan-kawan kita berapa kali pergi haji. Setiap tahun pergi haji. Syok lah dia, sebab dia yang menguruskan orang pergi haji. Boleh lagi haji setiap tahun. Jadi kita timbul perasaan tak tahu nak gambar. Tapi apa yang berlaku? Ambil duit, bagi sikit seorang. Ambil lah ni duit ni. RM10, RM20, RM50. Bagi. Nak pergi haji. Berkongsi. Kalau orang janji ada duit banyak, tak apa. Saya dah ada duit. Tak apa. Ambil. Buat makan minum. Dia pun ambil duit pemberian orang tu, dia sedekah pula kepada fakir miskin yang ada di Mekah. Macam saya ni, orang bagi, saya ambil, saya guna sungguh lah. Sebab memang kita tak ada duit pun, orang bagi. Alhamdulillah orang bagi. Dapatlah dalam beberapa ratus tu, memang kita guna untuk kita. Memang tak ada duit pun. Jadi,
Bila sampai orang doakan, ya Allah selamatkanlah keluarga aku yang pergi haji. Dan bila balik, buat jamuan pula. Orang balik haji ni, tuan-tuan dan puan-puan yang pergi haji dengar apa yang saya sebutkan ini, balik nanti buat jamuan. Tak perlu buat jamuan besar-besaran pun. Panggil Ustazah Fatimah, panggil saya, panggil beberapa orang cukuplah. Jadi buat jamuan tu gembira, ya Allah dapat tunaikan haji. Ataupun belanja je. Jumpa dengan orang tu belanja makan, jumpa orang ni belanja makan. Niatnya ialah bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pergi haji. Dan bila pergi haji memang ada korbannya. Ya, itu disebutkan dalam surah Baqarah. Kecuali orang yang buat haji ifrat macam saya ni buat haji ifrat. Kerana segi lambat tak ada isu korban tu. Tapi yang biasanya orang buat haji tamattu' dia ada korban. Faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara minal hadi. Baik. Jadi sebagai menunjukkan haji ni ialah ibadah yang global yang melibatkan semuanya, apalagi di sana kita berjumpa pelbagai negara. Jadi dia memang kita berkongsi nikmat antaranya melalui al-an'am, ya. Ustazah Fatimah, saya juga terlupa nak masukkan satu maklumat, boleh tak Ustazah masukkan, ya? Cara mudah-mudah je Ustazah masukkan. Dalam surah Al-Haji ni, Allah Ta'ala sebut 2 bentuk unta. Masya Allah. Tapi itulah saya duk kalut-kalut. Dia ingat-ingat tak masukkan juga. Unta yang pertama disebutkan oleh Allah dalam ayat 27. Allah Ta'ala kata dalam Ustaz Syariah ada kupas dalam yang sebelum ini. Wa azim fin nasi bil haji. Panggillah orang untuk mengerjakan haji. Nabi Ibrahim AS tanya Allah, ya Allah macam mana nak panggil orang? Saya seorang-seorang kat sini jerit. Macam Ustazah Fatimah duduk kajang di rumah tu jerit kuat-kuat. Jiran sebelah pun boleh tentu dengar. Ataupun kita keluar rumah, saya pergi keluar rumah, saya jerit kuat-kuat. Wahai penduduk taman sekian-sekian. Berapa orang je dengar? Hilang suara kita di bawah angin. Nabi Ibrahim AS tanya Allah, ya Allah macam mana saya nak panggil orang? Orang bukan dengar pun. Allah Ta'ala kata apa? Tugas kamu panggil. Tugas kami sampaikan panggilan tersebut. Ya'tu karijala wa ala kulli dhamir. Nescaya orang akan datang kepada kamu dalam sama ada berjalan kaki ataupun dhamir menaik tunggang unta-unta yang kurus kakinya. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Datang daripada setiap penjuru. Tuan-tuan sekalian, jadi Allah Ta'ala sebut perkataan dhamir. Dhamir ini ialah, ya, dhamir ialah kita tengok. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan lah gambar senang sikit. Tapi izinkan saya untuk cari dulu supaya kita puas hati. Mana dhamir ni? Saya rasa betul dah dhamir. Okey, saya dah jumpa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di satu Facebook. Saya nak kongsi Facebook. Nanti boleh sama-sama kita like perkongsian daripada Wan Azhar Wan Omar ni ada atas ni kan. Wan Azhar Wan Omar ni seorang cikgu yang soleh yang suka berkongsi ilmu. Okey, wa azmi fin nasi bil haji ya'tu karijalan. Dia rijal. Rijalan maknanya berjalan kaki. Ay yamshuna ala aqdamihim. Dan wa ala kulli dhamir. Okey, naik dhamir. Dhamir ni apa? Dia boleh jadi unta dan boleh jadi binatang lain juga. Tapi biasanya unta. Qalilul laham. Yang mana daging dia tu sedikit. Tapi wadumur min mahasinir rawahil. Dialah binatang yang terbaik untuk ditunggang. Kerana apa? Kerana bila kaki dia tu dia tak gemuk sangat, dia kurus, maknanya dia boleh berjalan dengan pantas. Ay rukbanan ala kulli ba'irin qalilil laham, artinya kamu tungganglah unta-unta yang kurus kakinya yang boleh berjalan pantas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mohon tengok Facebook ni ramai-ramai, Cikgu Wan Azhar Wan Omar, tengok bahagian sini, like sebagai tanda terima kasih dan tulis di ruangan komen, terima kasih cikgu. Okey, saya mulakan. Terima kasih cikgu atas perkongsian yang bermanfaat ini. Okey. Barakallahu fikum. Kita bagi sokongan kepada orang yang suka berkongsi benda-benda yang baik ini. Dan nanti tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau nak share, silakan share. Sama ada share melalui Facebook ataupun mana-mana lah. Okey, itu yang pertama.
Yang pertama ialah dhamir. Dhamir. Kat mana dah tadi? Kemudiannya, ada satu lagi, depan tu sikit je, Allah Azza wa Jal menyatakan, wal budna ja'alnaha lakum. Ayat mana Ustazah? Saya tak nampak. Okey, ayat 36. Ayat 36 Allah Azza wa Jalla sebut wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Budna ni ialah unta-unta juga. Unta-unta budna, kalau dalam bahasa Arab al-badan ni maknanya orang yang badannya berisi. Artinya unta-unta yang berisi. Tadi unta yang kurus. Unta yang kurus namanya dhamir, digunakan untuk kenderaan. Okey. Dan yang keduanya ialah wal budna, unta yang gemuk. Unta yang gemuk ni pula digunakan untuk daging-dagingnya dikongsi-kongsikan. Jadi ini dua unta yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya mohon sangat Ustaz Fatimah tolong masukkan dalam slide saya ni, termasuk isu Al-Baitul Atiq tadi, dan nanti berikan saya juga slide tersebut. Boleh saya simpan. Okey, boleh Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Ya. Tiba-tiba je saya tak boleh gerak slide saya ni. Kenapa ni? Kejap ya. Saya nak... patutlah. Okey, kejap ya. Alamak, tak boleh nak besarkan balik. Saya tunggu dulu. Yes, boleh. Alamak, silap. Okey, kejap. Sekejap Ustazah. Saya nak kena besarkan slide ni. Dia kena hilang dulu bahagian bawah dia tu, yang zoom tu. Tak hilang pula hamba Allah ni. Okey, tak apalah, kita depan terus. Tapi memandangkan masa rupanya dah pendek, saya nak kena tinggallah mana-mana slide tu, tuan-tuan dan puan-puan baca sendirilah. Okey, ini antara maklumat yang deep yang ada dalam surah Ustaz, ini. Kalau Ustaz nak buka full screen tu, mungkin Ustaz cuba tekan shift dengan F5. Oh, iya ke? Shift F5. Dengan F5. Boleh tak? Sekejap. F5 tu macam mana? Kat mana ya? Dekat atas sekali. Kalau keyboard kita kat atas, yang line atas. Boleh tak? Tak jadi. Tak jadi juga tekan serentak. Shift F5. Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh, tak apa. Apalah, sekejap lagi. Tapi sekarang nampak ke slide saya ni Ustazah? Nampak. Okey, nampak Okey, antara mesej deep dalam suratul Haji ni ialah inilah satu-satunya surah yang memaparkan dua nama Allah Azza wa Jal pada penghujung ayat. Fasilatul ayat. Dalam 7 ayat secara berturut-turut. Yang ni Ustazah Fatimah dah tunjuk. Ini sekadar kita nak tengok je lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam muka surat 59 tu. Muka surat 59. Ayat 59. Muka surat 339. Okay. Wa innallaha la'alimun halim. Apa benda tu tuan-tuan dan puan-puan tengok sendirilah. Saya nak kena jimat masa ni. Saya nak pergi ke depan lagi. Okey, yang ni kita tinggal. Yang ni pun kita tinggal lah. Okey. Macam mana Ustazah ya? Sekejap, saya nak tengok dulu. Mana tak yang Ustaz. boleh. Tak apa Ustaz, ada masa lagi insyaAllah. Ya, okey. Boleh kita lah. Okey. Kita tenang-tenang je. Tak boleh saya ni. Tenang sangat pun nanti ni pula. Okey, ayat ini pula. Saya nak tunggu bila lah nak boleh jadi besarkan tulisan ni. Okey, tak apa, lupakan benda tu. Kita tengok bagaimana Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan cuba buka suratul Haji yang muka surat pertama sekali itu. Itu pada ayat yang kedua. Yauma tarawunaha. Hari yang mana kamu melihatnya. Okay, melihat apa melihatnya tu? Melihat hari itulah. Kegoncangan tu. Tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at. Okey. Sampaikan ibu-ibu mengandung pun, ibu-ibu menyusukan anak pun campak anak, dan Ustaz Syahri sebut yang terlepas tu. Ayat ini bermula dengan isu ibu dan hujung sekali millata abikum Ibrahim, cerita pasal ayah pula iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Okey, baik. Jadi pada permulaannya Allah Taala kata yauma tarawunaha, hari yang mana kamu semua tengok. Tanpa berkecuali. Tapi masa tu Ustazah Fatimah dah tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan semua dah tak ada dah. Confirm tak ada.
InsyaAllah. Confirm dengan insyaAllah lah. Confirm insyaAllah kita semua dah tak ada dah. Kerana sebelum kiamat berlaku, semua orang beriman dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal orang paling jahat sahaja di muka bumi. Dan masa orang jahat, tinggal orang jahat saja, kemakmuran begitu melimpah ruah. Ya, begitu melimpah ruah. Allah Ta'ala bagi nikmat pada mereka habis-habisan dengan tujuan untuk mengazab mereka dengan sedahsyat-dahsyatnya. Okey, baik. Pertamanya, yauma tarawnaha, hari yang mana kamu semua melihatnya. Tapi bila ke depan sedikit, Allah Ta'ala sebut, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, dan kamu mendapati manusia berada dalam kemabukan yang luar biasa. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, walhal mereka tidak mabuk pun. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد, akan tetapi azab Allah itu yang begitu dahsyat. Daripada perkataan yauma tarawnaha, Allah Ta'ala ubah kepada وَتَرَى النَّاسَ. Ustazah Fatma, sebenarnya dah ada satu perbahasan dalam Al-Quran yang begitu deep sangat. Tapi letihlah nak buat. Satu sebab dia berat. Yang keduanya macam mana benda berat nak mudahkan. Macam tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang pandai dalam bidang sains. Nak cerita sains kepada saya yang tak pandai ni sampai saya faham. Nak cerita pasal kereta lah contohnya. Nak cerita pasal kereta biar saya faham. Jadi apa ayat nak guna? Payah. Saya duduk dengar cerita pasal kereta, setakat ni orang cerita payahlah. Biasanya dia pun tak pandai nak merendahkan bahasa dia tu. Supaya orang-orang tak pandai bab kereta ni boleh faham ceritanya. Jadi dia ada satu perbahasan dalam Al-Quran namanya Al-Iltifat. Perubahan-perubahan. Dan perubahan ya Allah dahsyat. Tapi kerana saya kena sabar, saya kena fokus apa yang saya bincangkan. Yauma tarawnaha, hari yang mana kamu semua melihatnya. Tiba-tiba Allah iltifat, Allah tukar kepada wataran nasa, dan manusia melihat. Mula-mula kamu semua lihat. Kemudian Allah tukar dan kamu melihat. Kenapa tak sebut? Kita tak kata, orang panggil apa? Sekejap. Sekejap ya. Watara tu seorang. Kalau yauma tarawnaha, ini silap ni Ustazah. Tolong Ustazah betulkan balik ya Allah. Kenapa lah saya boleh tersilap? Bukan dan manusia melihat. Dan kamu melihat manusia. Aduh, tak puas hati betul saya. Dan kamu melihat manusia. Okey. Isunya kalau tarawnaha, jamak. Tarawnaha, kamu semua melihat. Jamak ni ramai. Tapi kalau tara, seorang. Wa taran nasa, dan kamu seorang lihat orang lain. Ya, kamu seorang lihat manusia lain. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut watarau dan kamu semua? Kenapa watara? Tara tu seorang. Kerana dalam bab yang pertama itu cerita tentang kegoncangan pada hari kiamat yang mana membuatkan Ustazah tolong betulkan Ustazah yang ni. Nanti hantar peserta benda yang betul, yang tepat. Saya silap tu. Okay, insyaAllah Ustaz. Bila berlaku kegoncangan bumi ni, semua orang tengok tanpa berkecuali. Bumi bergoncang. Zalzal. Zalzal ni artinya bergerak tanpa henti. Bukan zal je. Zalzal. Macam zam. Keluar tanpa henti. Zam. Kalau satu zam je. Tapi dalam kes yang kedua, mereka saling lihat antara satu sama lain. A tengok B. B tengok C. C tengok E. E tengok G. Dia tengok antara satu sama lain. Dan setiap daripada kamu melihat. Ya, setiap daripada kamu melihat orang lain. Dalam keadaan mabuk padahal mereka bukanlah mabuk. Jadi itu iltifat dalam bahasa Al-Quranul Karim. Apa yang dilihat itu? Yauma tarawnaha tadhalu. Hari yang mana lupalah segala ibu-ibu yang menyusu. Okay. Ini yang menyusu ni, ini kita pergi ke murdiah dulu. Ini mainan orang pengkaji Al-Quran macam Ustazah Fatma dah amat-amat biasa dengan isu murdiah. Tapi saya nak sebut juga mungkin ada yang kita tak biasa. Dalam bahasa Arab, apa yang membezakan lelaki dan wanita? Yang membezakan lelaki dan wanita ialah ha'ut ta'nis. Ataupun tamarbutah tu. Tamarbutah. Contohnya kalau lelaki yang hafal Al-Quran, hafiz. Kalau wanita seperti Ustazah Fatma, hafizah.
Kalau lelaki ustaz, wanita ustazah. Kalau lelaki alim, kalau wanita alimah. Okey. Tapi ada juga beberapa kalimah, lafaz yang mana kalau pada wanita tak perlu tambah pun ha'ut ta'nis. Tak perlu tambah pun ta marbutah. Kenapa? Kerana hanya orang perempuan sahaja yang melalui perkara tersebut. Misalnya mengandung. Orang perempuan je mengandung. Orang lelaki hanya kelihatan mengandung. Tapi tak mengandung. Hanya orang perempuan je mengandung. Oleh kerana hanya orang perempuan mengandung, maka orang perempuan dipanggil hamil. Tak dipanggil hamilah. Dia hamil. Dia hamil. Kenapa tak sebut hamilah? Kerana ta tu hanya nak membezakan antara lelaki dan wanita. Oleh kerana hamil tu wanita saja yang lalui, maka disebut hamil. Bukannya hamilah. Menyusu. Ada ke lelaki yang menyusu? Tak ada. Yang menyusunya hanyalah wanita. Maka wanita, ibu yang menyusu dipanggil al-murdi'. Ya, al-murdi'. Wanita ataupun ibu yang sedang, ibu yang menyusu. Tapi dalam ayat kedua surah Al-Hajj ini, Allah Ta'ala tak kata al-murdi'. Allah kata murdi'atin. Murdi'atin. Kenapa ditambah tamar butah? Rupanya ada beza. Disebut dalam beberapa kitab tafsir. Razi baik, Ibn Ashir baik dan lain-lain. Kalau al-murdi' ibu yang menyusu. Walaupun ibu yang menyusu tu sedang membeli barang di mall. Dia tengah beli barang di mall, tengah beratur nak bayar. Tapi beliau ialah, dia ialah murdi'. Ibu yang menyusu. Tak kiralah dia tengah membeli ke, dia tengah memasak ke, dia tengah tidur ke, dia tengah bermain ke, bersukan ke, ataupun dia sedang menyusukan anak, semuanya murdi'. Ya, nampak tuan-tuan dan puan-puan? Tapi kalau ibu tu betul-betul sedang menyusukan anak, tengah susukan anak, dia dinamakan sebagai al-murdi'ah. Dia betul-betul sedang menyusukan anak. Artinya, ibu yang mencampakkan anak tu ialah ketika anak sedang menyusu. Tengah anak sedang menyusu dengan dia, berlakunya kiamat, habis anak-anak dia pun dicampak. Dan Allah Ta'ala sebut murdi'ah, bukannya al-murdi'ah. Dalam bahasa Arab, bila sebut murdi'ah, itu nafas nakirah, menunjukkan semua. Mana-mana ibu yang menyusu, Allah Ta'ala tambah lagi dengan lafaz kullu murdi'atin, setiap mana-mana ibu yang menyusu, yang sedang menyusukan anaknya, semuanya campak anak ke tepi. Kenapa campak anak ke tepi? Tazhalu. Tazhalu. Lupa. Tapi lupa kan nisyan. Dalam bahasa Arab, lupa ialah nisyan. Kenapa Allah Ta'ala sebut perkataan tazhalu di sini? Kerana nisyan ini lupa biasa. Contohnya, apabila teman Nabi Musa AS, bila Nabi Musa sebut, Tina ghada'ana, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kamu tolong sediakan makanan. Kita rasa penat dah lah. Nabi Musa AS tak pernah rasa penat dalam perjalanan. Tiba-tiba je rasa penat. Rasa penat nak rehat dulu, sediakan makanan. Dia pun cerita, Ara'aita iz awayna ila sakhrah fa inni nasitul huts. Dia pun cerita, dia terlupa bahawa apabila masa mereka berhenti di satu batu, ikan tu tiba-tiba melompat ke dalam air. Saya terlupa, wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Yang melupakan saya ini ialah syaitan. Dan begitu juga dengan seorang sahabat, seorang teman Nabi Yusuf alaihissalam, yang terlupa untuk bagi tahu raja tentang kebaikan Nabi Yusuf. Fa ansahu asyaitanu dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Lupa jelah. Lupa tapi kemudian ingat balik. Tapi kalau tazhalu, lupa kerana ketakutan yang luar biasa. Tengok benda takut, terus lupakan. Sebagaimana seorang bapa yang melihat anaknya aksiden. Dia na'udzubillah min zalik. Dia aksiden, anak dia pun aksiden. Tapi si bapa yang cedera parah ni tengok anak dia, berlari ke tempat anak dia. Lupa sakit dia. Dia tengok anak selamat dan dia pengsan. Kerana dia lupa yang dia sedang sakit. Anak tu nombor satu dalam hati dia. Tengok isteri yang selamat dan dia pengsan kemudiannya. Jadi tazhalu ialah kita lupa apabila melihat sesuatu yang menakutkan, dan lupa itu kita lupa sungguh. Sampaikan ibu yang sedang menyusukan anak, tengah susu anak tu, yang dia sayang tu,
Walaupun dia lah manusia yang jahat masa tu. Jadi bila tengok dia kiamat datang tu, campak anak dia. Dia lupa dah. Jadi itu tazhalu. Betul-betul lupa kerana kedahsyatan hari kiamat. Wallahu a'lam. Ustazah Fatimah, 6 minit lagi. Saya tak ada masalah sampai pukul 4 pun okey. Tapi kesian anak saya menunggu bapanya mengambil dia pula nanti. Jadi tapi tak apa. Lebih 3.30 okey lagi. Anak saya dekat je rumahnya. Tapi kita tengok dulu. Kod-kod ada soalan. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas penerangan tadi. Masya Allah, Ustaz akhiri tadi perkongsian tentang keajaiban bahasa. Bagaimana Allah memilih perkataan-perkataan yang sangat-sangat sesuai dengan keadaannya. Dan kalau sebelum ni mungkin kita baca macam tu je kan. Kita tak pernah tanya pula tazhalu. Kenapa Allah guna tazhalu kat situ, bukannya tentang apa nasia ke dan sebagainya kan. Tapi rupanya ada perbezaan antara satu perkataan dengan satu perkataan yang lain kan dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi semua peserta yang sedang mengikuti, saya ucapkan ahlan wa sahlan semua ke program Mutiara Tadabbur. Alhamdulillah bersama Ustaz Zulkhairi pada petang ini. Ada yang komen baru pertama kali mengikuti pengajian Ustaz. Alhamdulillah hari ini baru mungkin ada yang baru kenal Ustaz, pertama kali mendengar perkongsian daripada Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita buka dulu, jika ada yang nak bertanya soalan, insya-Allah sekejap lagi kita akan akhiri program kita. Ustaz pun ada urusan selepas ni, insya-Allah. Jadi kita akan buka insya-Allah beberapa soalan lah yang mana sempat, insya-Allah. Next session please, insya-Allah. Moga-moga ada peluang lagi kita akan adakan program dengan Ustaz Zulkhairi, insya-Allah. Okey, jika ada soalan, insya-Allah boleh tanyakan. Tadi saya ada nampak Ummu Adam ada bertanya soalan. Puan Syafini ada bertanya soalan, cuma soalan tu dah naik ke atas. Mungkin Puan Syafini boleh paste semula soalan tu, insya-Allah, di ruangan komen. Sebenarnya dalam masa sejam setengah ni memang tak cukuplah masa untuk kita kupas mesej deep dalam surah Al-Hajj ni. Terlalu banyak kan. Satu ayat, satu baris ayat tu pun dah banyak mesej-mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita. Tapi at least pada hari ini insya-Allah menjadi pembuka, insya-Allah, untuk kita lebih memahami surah ni, insya-Allah. Jika ada soalan, insya-Allah jemput, boleh tanya soalan, boleh type di ruangan komen, insya-Allah. Okey, terima kasih Puan Ummu Adam tanya. Ada satu soalan ditanya oleh Puan Syafini, insya-Allah. Ustaz, mengapa dalam ayat 14 dan ayat 23 menyebut penghuni syurga adalah mereka yang beriman dan beramal soleh? Amanu wa amilus solihat. Sedang dalam perintah ayat 77 Allah memerintahkan membuat amal kebaikan, waf'alul khair. Apakah perbezaan amal soleh dan amal khair? Okey, soalan ni berat. Saya tak tahu jawapan dia. Maknanya kenapa tiba-tiba dalam penghujungnya disebutkan waf'alul khair. Jadi jujurnya kenapa tak dikekalkan amal soleh? Yang tu saya tak tahu jawapan dia. Tapi kalau apa yang saya bentangkan ni boleh membantu sedikit sebanyak, dan lepas ni kita boleh lanjutkan kajian. Begini, kalau falsafah amal yang kebaikan dulu, al-khair. Dia ada beza antara khair dengan hasan. Ada anak nama khair, macam saya lah. Cuma saya ni bukan khair, saya yang memiliki yang memiliki kebaikan, zul khair. Ada nama hasan, sama ada namanya Hasan, Husain, Muhsin, ataupun yang lebih dekat lagi Hasan. Allah Azza wa Jalla membezakannya dengan sebut fihinna khairatun hisan. Dalam syurga nanti ada bidadari yang sifatnya khair, ada sifatnya hisan. Okey, kalau khair ni macam mana Ustazah Fatimah? Khair ini ialah kebaikan-kebaikan tambahan. Okey, kalau hasan ni begini. Hasan ni kita nak sebut macam mana ya? Apa yang ada di sini saya boleh ambil sedikit. Buku lah, minta maaf ya tuan-tuan puan. Saya tunjuk buku sendiri pula, tapi saya nak tunjuk je. Okey. Hasan artinya buku ni sendiri kulitnya cantik, kertasnya dah ringan. Kalau angkat 20 buah buku ni pun Ustazah Fatimah larat. Larat dalam keadaan tak penat lah maksudnya. Sebab kertasnya. Jadi hasan ni artinya dia sendiri berkualiti.
Tapi kalau al-khair ni artinya hiasan-hiasan dia. Macam contohnya kita beli buku Madinah Takkan Rebah oleh Ustaz Luqman Makhtar, novel sirah terbaik yang pernah saya baca. Ya. Kalau hasan, buku tu sendiri hasan. Tapi kalau beli buku dengan Ustaz Luqman akan letak dalam satu bekas. Ustaz Luqman pun berikan penanda-penanda buku. Kemudiannya ada hadiah pen. Dan pen Madinah Takkan Rebah tu memang pen yang berkualiti. Bukan pen sekejap ada dakwat, sekejap tak ada dakwat. Bahkan pen tu saya gunakan untuk tanda tangan mana-mana pembeli buku pun. Itu namanya, yang perhiasan-perhiasan yang dibuat itu namanya al-khair. Ya, al-khair. Jadi satu, kalau waf'alul khair, adakah ia bermaksud melakukan amal-amal penghias berupa amalan-amal sunat, bukannya amalan fardu semata-mata. Okey, satu. Yang kedua ialah salih. Salih ialah lawan kepada benda yang fasad. Ini panjang kalau kita nak sebut bagaimana Nabi Salih AS dinamakan salih, dia lawan golongan al-mufsidun. Golongan yang melakukan kerosakan. Misalnya kata Allah Azza wa Jalla, wa kana fil madinati tis'atu rahtin, di kota itu adanya 9 orang lelaki, yufsiduna fil ard, sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi, wala yuslihun, dan mereka tidak melakukan amal soleh. Jadi amal soleh ni Ustazah Fatma dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ummu Adam, jazakillahu khairah, amal soleh bukan bermaksud kita tengok orang tu salat, solehnya orang itu. Dia baca Quran, solehnya orang itu. Dia cakap dengan penuh lemah lembut. Ya, lembutnya cara dia cakap. Soleh betul orangnya. Suka tengok. Itu bukan soleh. Cakap lemah lembut tu percakapan lah. Soleh dia lebih besar daripada itu. Soleh ialah orang yang memperjuangkan keamanan bumi. Orang yang cuba menentang segala kerosakan. Orang nak gondol bukit, dia lawan. Itulah orang soleh. Orang yang melakukan pencemaran bunyi, dia lawan. Itulah orang soleh. Orang yang melakukan pencemaran alam, termasuk pencemaran di laut, itulah orang yang soleh. Tapi mestilah solat dia kena solat, puasa kena puasa, zakat kena zakat. Kalau dia sekadar solat rajin, itu abid. Kalau dia rajin puasa, itu orang abid. Tapi soleh, dia menentang kemungkaran. Sebab itu bila kita baca dalam suratul Baqarah, muka surat yang ketiga tu, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi, dikatakan kepada orang munafik, jangan kamu lakukan kerosakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka mendakwa, kamilah yang buat benda-benda yang soleh. Jadi kerosakan mesti gandingan soleh. Artinya amal-amal soleh ialah amal-amal yang mendamaikan, amal-amal yang membahagiakan, sama ada amalan itu ibadah yang khususiyah ataupun ibadah yang ammah. Okey, itu satu bahagian. Yang kedua, kalaulah boleh membantu. Tapi jawapan sebenarnya saya tak tahu, Madam. Ustazah ya. Kalau kita sebut amala ni ialah amalan yang dia sendiri amalan yang kuat, amalan yang dia ada dibuat selalu, dia sendiri ada kekuatan dia. Berbanding fa'ala ni boleh jadi kita masa ni kita buat, masa lain kita tak buat. Jadi wallahu alimun bima ya'malun, wallahu alimun bima yaf'alun berbeza. Ya'malun tu amalan tu dia lebih kuat berbanding dengan fa'ala itu sendiri. Tapi dalam kes ayat yang 77 tu betul-betul saya tak tahu kenapa jadi macam tu. Sebenarnya sebelum Ummu Adam tanya tadi saya dah terfikir. Tapi oleh kerana saya tak tahu saya diam je lah kan. Ada soalan pula. Wallahualam. Wallahualam Ustazah. Ya, jazakallah khairan. Ustazah? Setakat ni pun belum lagi Ustaz. Kena baca lagi insya-Allah. Takut juga nak memberi respon kan. Mungkin takut tak risau tak tepat insya-Allah. Okey, tapi alhamdulillah Ustaz dah guide kita tentang amal yang soleh kan, macam mana tadi. Alhamdulillah, moga-moga membantu. Dan mungkin kita boleh, mungkin kalau lepas ni Ustaz ada jawapannya dan sebagainya, mungkin Ustaz share ke selepas ni kan, insya-Allah di Facebook ke, insya-Allah. Moga-moga kita dapat manfaatkan insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua peserta yang join. Alhamdulillah kita dah 300 lebih tadi yang join, dan mungkin ramai yang left juga apabila dah akhir-akhir ni. Mungkin ada kerja lain dan sebagainya. Alhamdulillah 300 lebih yang join daripada seluruh pelosok negara kan, di Mekah dan sebagainya, di negara-negara yang ada insya-Allah. Okey. Alhamdulillah hari ini kita dapatlah beberapa message deep dalam surah Al-Hajj ni. Moga-moga dia menjadi pembuka. Lepas ni kita boleh baca surah Al-Hajj ni. Surah ni ada 78 ayat.
Okay? Kalau kita baca Ya. sekali imbas pun alhamdulillah. Macam saya dalam 2-3 hari ni saya cuba untuk study lah surah ni kebetulan dengan program kita ni, dan saya pun tengah tilawah surah ni juga, nak mendalami lagi lah apa yang Allah nak sampaikan dalam surah Al-Hajj ni. Dan menarik juga dalam surah ni, dalam surah Al-Hajj ini Allah datangkan analogi lalat, okay? Allah sebut tentang lalat dalam surah ini. So apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan? Kalau masa tahun lepas Ustaz Syahari ada kupas, kalau kita tengok lalat ni dia menyebabkan kita boleh berfikir, kan? Ibadah haji juga boleh melatih kita punya otak kita untuk sentiasa berfikir dan tafakur tentang Allah, kan? Lalat, sekecil-kecil lalat tu Allah sebut dalam surah ni. Kalau kita tengok, kalau dalam perjalanan kita musafir nak pergi haji ke nak pergi mana-mana, kalau kita musafir di tong sampah tu ada lalat, kan? Sekecil-kecil makhluk yang Allah hadirkan supaya kita terus berfikir. Okay. Jadi ibadah haji ni ibadah yang bukan sahaja kita mengikut orang je buat, kan? Orang tawaf 7 pusingan kita tawaf, tapi dia melatih kita untuk sentiasa tafakur, untuk berfikir, untuk guna kita punya akal fikiran kita untuk merenungi. Allah datangkan makhluk yang sangat kecil ni untuk kita berfikir, sentiasa renew kita punya ilmu pengetahuan dan sebagainya, kan, insya-Allah. Dan menarik juga tadi Ustaz pun skip tadi, kan, tentang dua kalimah, dua nama Allah yang disebutkan dalam 7 ayat berturut-turut, kan? Kalau tuan-tuan puan-puan perasan, bermula pada ayat 59 tu, okay? Ayat 59 sehinggalah ayat 65. Okay? Ayat 59 Allah sebut belakang sekali tu nama Allah La-alimun halim, dan seterusnya La-afuwun ghafur, seterusnya Sami'un basir, dan Al-Ali Al-Kabir, Latifun Khabir, Al-Ghani Al-Hamid, dan La-Ra'ufur Rahim, kan? Banyak nama Allah. Jadi sesuailah dengan surah ni yang mana kita kena berfikir tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, kan? Dalam ibadah haji itu pun kita membesarkan Allah, kan? Dalam tawaf kita, dalam sa'i kita, dalam mabit kita di Mina, Muzdalifah dan sebagainya, semuanya kita membesarkan Allah, kan? So itulah seolah-olah surah ini mengajak kita untuk sentiasa berfikir tentang kehebatan Allah, kehebatan nama-nama dia, insya-Allah. Jadi jazakumullah khairan kepada semua peserta. Tadi pun ada yang bagi tahu mungkin first time kenal Ustaz, kan? Mungkin tak semua, bukan setiap hari kita boleh dengar ceramah Ustaz, tapi insya-Allah kita boleh saya share sikit karya-karya yang Ustaz dah tulis, kan? Buku-buku Ustaz ni lah yang boleh membantu kita untuk lebih faham, insya-Allah. Bukan setiap hari kita boleh dengar ceramah Ustaz, tapi buku-buku ataupun ilmu-ilmu yang telah Ustaz abadikan dalam buku-buku ini, insya-Allah kita boleh baca setiap hari, insya-Allah. Dan ni antara yang Ustaz tulis, ya, rahsia tulisan Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang cinta dan jodoh, kan? Rahsia kalimah Al-Quran. Macam tadi Ustaz kupas, kan, kenapa dia guna perkataan ni, tak guna perkataan ni, kan? Ada banyak dalam buku ni Ustaz kupas, sama tapi tak serupa. Okay? Seterusnya Ustaz ada menulis tentang zikir nabawi selepas solat. Ustaz ada menulis tentang syurga yang dirindui, tapi saya difahamkan buku ni dah sold out, kan, Ustaz? Buku syurga yang dirindui, tapi tak pasti, mungkin akan restock selepas ni, insya-Allah. Message deep dalam Al-Quran, dan Ustaz pun tulis juga buku berbentuk motivasi, ya, dengan Ustaz Yusri, alhamdulillah. Dan yang terbaru ini message deep dalam Al-Kahfi, yang ini terbaru, yang baru terbitkan pada PBA KL baru-baru ni. Dan sebelum tu Ustaz ada kupas 50 doa anbiya, dalam buku ni, alhamdulillah. So boleh dapatkan, insya-Allah, buku-buku Ustaz Zulkhairi. Kami ada share juga di ruangan komen tu, mungkin boleh dapatkan, insya-Allah. Dan sekarang kalau tak silap saya ada promosi penghantaran. Okay, promosi penghantaran ni beberapa buku tu mungkin masih free postage, dan kalau untuk luar negara pun ada kurang sikit lah dia punya postage tu. Kalau postage sebelum ni 50, mungkin dah ada diskaun, kan. So mungkin boleh tengoklah di ruangan komen, insya-Allah.
Alhamdulillah. Dan yang terakhir, kita pun dah nak menyambut Raya Korban. Kalau tuan-tuan, puan-puan, ada ke yang masih lagi belum daftar korban, ada duit tapi masih belum lagi sempat menguruskan nak daftar korban, kan? Dah berniat nak korban tapi tak sempat nak uruskan, tak sempat nak isi borang, tak sempat nak pergi masjid, nak hantar borang dan sebagainya. Dan kita boleh ada inisiatif, kita buat korban di Tanah Suci Mekah, kita agihkan daging-daging korban ni kepada fakir miskin di Mekah. Sebenarnya dekat Mekah tu ada perkampungan-perkampungan orang miskin. So kita akan agihkan daging-daging tersebut. Biasanya daging mentah lah diagihkan di sana. Dan alhamdulillah saya pun ada pengalaman korban dengan syarikat ni, alhamdulillah. Dan syarikat ni syarikat sahabat baik saya juga, alhamdulillah. Saya bantu untuk sampaikan kepada semua, insya-Allah. Siapa-siapa yang nak korban, mungkin boleh korban di Tanah Suci Mekah, 599 saja seekor kambing, insya-Allah. Dan moga-moga Allah terimalah kita punya ibadah korban kita. Kalau kita buat di Malaysia ke di mana-mana, insya-Allah moga-moga Allah terima. Dan yang penting kita ambil berat tentang akad dan sebagainya. Kita menyerahkan kepada wakil untuk menguruskan kita punya korban, insya-Allah. Jadi jazakumullah khairan kepada semua peserta. Kami mohon maaf atas kekhilafan, kekurangan sepanjang mengendalikan majlis ini. InsyaAllah moga-moga kita akan ada peluang lagi berkolaborasi bersama Ustaz Zulkhairi. InsyaAllah banyak lagi program-program yang kita akan adakan bersama Ustaz. Kita doakan Ustaz juga sedang menulis buku-buku, insyaAllah message deep dalam surah-surah lain, insyaAllah. Moga-moga kita dapat manfaat daripada ilmu yang Ustaz curahkan, insyaAllah. Jazakumullah khairan. Kita tutup dulu majlis kita dengan suratul As dan tasbih kafarah. Subhanallah. Okay, jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Sama, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.